Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera murid-murid. Semoga kamu berada dalam keadaan sehat ya, untuk kita meneruskan PDPR Bahasa Melayu pada hari ini. Untuk PDPR hari ini murid-murid, tajuk kita ialah pantun. Di mana sebelum ini pun cikgu telah menerangkan kepada kamu tentang pantun dan ciri-cirinya. Jadi cikgu harap kamu dapat memahami ya apa yang kita pelajari sebelum ini. Untuk tajuk hari ini murid-murid ya, sila rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2 ya, muka surat 36 ya, melengkapkan pantun. Itu tajuk dia Taman Taman Negara Kita. Okey, itu tajuk kita hari ini. Okey. Jadi di sini kamu diberikan beberapa rangkap pantun ya, dan diminta kamu untuk melengkapkan pantun-pantun yang tertinggal tersebut. Okey, boleh? Jadi mari kita lihat sama-sama ya tentang pembelajaran hari ini. Okey, tajuknya ialah Taman Negara Kita. Kita lihat pantun rangkap pertama. Letak di para buah delima, daun ketupat di sisi saudari. Taman negara diberi nama, jadikan tempat indah lestari. Okay. Jadi jika kita lihat di sini, baris pertama dan baris kedua ini dinamakan pembayang maksud. Ya, pembayang maksud. Kemudian baris ketiga dan baris keempat dinamakan maksud, yaitu apakah maksud yang hendak disampaikan dalam pantun ini. Ya, ini pembayang dia sahaja. Jadi maksud pantun itu terletak dalam baris ketiga dan keempat, yaitu maksud dia taman negara diberi nama, jadikan tempat indah lestari. Itu maksud dia ya. Kemudian kita lihat info bahasa ya, yang terdapat dalam buku teks kamu itu ya, yaitu bahagian apakah yang dinamakan rima ataupun apakah yang dimaksudkan dengan rima ya. Jadi rima ialah bunyi yang sama ya, pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Jadi bunyi akhir dia mesti sama. Kalau sebelum ini cikgu ada jelaskan, bunyi akhir baris yang pertama sama, mesti sama dengan bunyi akhir baris yang keempat. Kemudian bunyi akhir baris yang kedua mesti sama dengan bunyi akhir baris yang keempat jika ianya pantun 4 kerat. Jadi rima ialah bunyi yang sama pada huruf atau kata akhir dalam sesuatu rangkap pantun. Kemudian dalam pantun juga ada jeda ya, yaitu hentian di tengah baris pantun ya, dalam rangkap pantun kedua di atas ya. Nanti kita lihat sebentar lagi ya, jeda ditandai oleh lambang
nih ya, lambang macam angka 1 tu. Saya ingat angka 1 saya ingat. Okey. Ini ya. Kita lihat pantun ya, lengkap kedua ni ya. Hilang kejora menjelang pagi, nampak titisan belumlah cair. Taman negara tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Jadi yang dikatakan rima tadi ialah di bahagian hujung ini ya, bunyi bahagian hujung, bunyi perkataan ni ya. Contohnya ini pagi, ini tinggi, gi, ini pun gi. Itu yang cikgu kata tadi ya. Bunyi akhir untuk baris yang pertama ini ya, ni kita kata rima ya, rima sama, mesti sama dengan bunyi akhir kata pada baris yang keempat ini. Nih, pagi, tinggi, sama gi, sini pun gi. Kemudian dalam baris yang kedua ini belumlah cair, cair, air, sama bunyi dah, air, air. Ni air, ni air, bunyi dah sama. Kemudian yang dikatakan jeda ini tadi, yang ini, tanda ini ya, untuk kita berhenti seketika, sekejap saja ya, kita tak boleh baca terus lah. Hilang kejora menjelang pagi, tak boleh macam tu. Hilang kejora menjelang pagi, hilang kejora, berhenti sekejap, menjelang pagi, nampak titisan belumlah cair. Taman negara tanahnya tinggi, jadi kawasan tadahan air. Okay? Itu berkaitan dengan rima dan juga jeda ya. Rima ialah bunyi akhir ya, formula dia senang saja. Bunyi akhir untuk baris pertama ini sama dengan bunyi akhir untuk daripada barisan yang ketiga ya. Kemudian bunyi akhir pada baris yang kedua ini mesti sama dengan bunyi akhir pada baris yang keempat. Okey. Kita lihat seterusnya. Baik. Ini diberikan maksudnya ya, maksudnya, tetapi pembayangnya tidak diberi ya. Pada bahagian atas buku teks kamu tu ada diberikan pembayang ya, pembayang maksud, cuma kamu perlu pilih sahaja. Macam mana nak pilih? Berdasarkan rima akhir ya, rima akhir ini ya. Contohnya iaitu pokok bidara di tepi perigi, pokok bidara di tepi perigi, gi, ini dah sama gi. Okey. Kemudian pohon mempelam lebat buahnya, nya, sama kan? Jadi maka lengkaplah pantun ini. Ini ialah pembayang maksud dan ini adalah maksud. Pokok bidara di tepi perigi, pohon mempelam lebat buahnya. Taman negara perlu dilindungi, kitaran alam kekal selamanya. Kemudian pada bahagian ujung ini kamu perhatikan tanda baca ya. Pada baris pertama ini tanda baca dia ialah koma. Pada baris kedua tanda baca dia ialah titik koma. Pada baris ketiga tanda baca dia ialah koma, dan pada baris yang terakhir tanda baca dia ialah tanda noktah, titik. Ya. Jadi kalau nak tulis pantun mesti ada tanda baca seperti itu. Kemudian untuk lebih cantik, baris pertama ini ditulis macam ini ya, di tepi ni.
Kemudian baris kedua dijarakkan sedikit. Baris ketiga sama dengan baris yang pertama, lurus. Kemudian baris yang kedua sama dengan baris yang keempat, lurusnya. Itu cara nak menulis pantun supaya nampak lebih kemas. Kita lihat seterusnya pantun seterusnya. Yang ini diberi pembayang maksud. Kamu kena cari maksudnya. Dalam buku teks kamu tu. Itu di pohon ara ayam berkokok, di atas tanah turun sinuri. Taman negara banyak pokok, hakisan tanah dapat dihindari. Jadi yang dikatakan jeda tadi, di pohon ara. Sini berhenti di sini sekejap. Berhenti sebentar. Kalau di sini di atas tanah, berhenti sebentar. Kalau di sini taman negara, berhenti sebentar. Kalau di sini hakisan tanah, berhenti sebentar. Tapi tak adalah kita tulis, kita letak simbol jeda tadi. Itu pantun yang keempat. Jadi kalau kita lihat di sini, rima akhir dia sama bunyi dia. Berkokok, kok, kok. Baris ketiga banyak pokok, kok, kok juga. Baris kedua sinuri, ri. Sini dihindari, ri. Jadi sama. Baris pertama sama dengan ketiga, baris kedua sama dengan yang keempat. Jadi itu yang harus kamu fahami dalam mencipta pantun ataupun melengkapkan pantun. Jadi murid-murid, untuk tugasan hari ini kamu sila rujuk buku aktiviti jilid 2 muka surat 42. Muka surat 42. Di sini kamu dikehendaki cipta pantun 4 kerat berpandukan maksud pantun yang diberi. Tajuk dia meraihkan hari bumi. Maksudnya di sini ialah ini pembayang maksud. Pembayang maksud. Tetapi di sini maksud di sini tidak disusun dengan betul. Kamu kena susun. Maksud saya ialah, maksud cikgu, selepas ini ikan dituba di hujung muara, dalam hutan simpan jerami. Baris ketiga tu kamu nak letak yang ini ke ataupun yang ini. Yang ini. Berdasarkan rima akhir, seperti yang cikgu ajar tadi. Sama juga seperti ini. Ini pembayang maksud dia. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rangkap pantun yang kamu kena buat. Contohnya yang ini Maksud dia di sini dah diberi. Janganlah kita melupakan hari bumi yang disambut bersama-sama pada bulan April. Jadi kamu kena tulis di sini.
kamu kena tulis. Nah, contohnya tadi, ikan dituber di hujung muara. Dalam hutan simpan jerami. Oke, kemudian pada baris yang ketiga ini, kamu nak tulis yang mana? Bulan sambutan Hari Bumi ke, atau April tiba semua gembira? Oke, kalau kamu nak tulis bulan sambutan Hari Bumi, kamu kena tulis ini. Tapi adakah ianya betul berdasarkan rima akhir ini? Ya, perlu diingat, bunyi rima akhir pada baris pertama ini mesti sama dengan bunyi akhir pada rima yang pada baris yang ketiga. Di sini. Bunyi rima terakhir pada baris kedua ni pula mesti sama dengan bunyi rima pada baris yang keempat. Okey? Jadi kamu kena perhatikan betul-betul, jangan tersilap. Kalau tersilap nanti ianya tidak jadi pantun. Okey? Itulah seterusnya. Jadi kamu kena tulis di sini. Berdasarkan ini maksud pantun yang diberi. Okey? Jadi cikgu harap ya kamu paham ya tentang bagaimana untuk membina pantun. Ya. Yang pentingnya kamu kena perhatikan rima. Ya, rima. Kemudian bila buat penulisan pantun, pastikan tanda baca yang cikgu terangkan tadi ya. Tanda koma di mana, titik koma di mana, tanda noktah di mana. Kemudian dari segi penjarakan penulisan pantun tersebut. Okey, murid-murid. Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran hari ini setakat ini saja ya. Dan cikgu harap kamu dapat membuat tugasan yang cikgu berikan pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.